Dilaporkan jangkitan HFMD terus mencatatkan peningkatan secara mendadak tahun ini dengan 31,661 kes. Kita avoid untuk gunakan macam public toilet. Kita cegah anak-anak kita daripada memegang sesuatu objek yang tidak dibasuh. Dapat virus itu dari mana masih tidak diketahui, sama ada dari sekolah atau sekolah agama atau masa pulang hari raya atau pergi ke mall. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus wartawan taknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 18 Mei hari Rabu, anda bersama saya Sugita dan juga Hawa Rizwana Ridwan. Kami akan menemani anda sepanjang 1 jam ini di Wanita Hari Ini. Assalamualaikum semua. Harapnya sihat-sihat saja dan ceria saja pada hari Rabu ini. Teruskan keceriaan anda untuk apa jua urusan pada hari ini. Semoga dipermudahkan. Mungkin ada yang nak ke tempat kerja baru ke, ada interview ke hari ini. Semoga baik-baik saja. Ya, saya sangat hyper hari ini. Rasa macam nak lompat hari ini. Banyak sangat orang kata tenaga, energi. Jadi saya nak salurkan tenaga saya kepada anda, penonton WHI. Dan hari ini 18 Mei, Hawa. Saya nak tanya Hawa sebelum saya nak kongsikan apa yang istimewa pada hari ini. Bila kali terakhir Hawa ke mana-mana museum di dunia ataupun di negara kita? Museum secara fizikal ya, secara fizikal. Saya rasa 2 tahun lepas kot, sebelum pandemik COVID-19. Masa itu ada buat liputan untuk berita di Museum Negara. Saya dah lama tak pergi ke mana-mana museum. Museum yang kecilan ada bila saya melawat mana-mana tempat, tapi macam Museum Negara dah lama tak pergi. Sebabnya hari ini adalah Hari Museum Antarabangsa, International Museum Day. Jadi tadi bila saya dapat tahu yang hari ini adalah Hari Museum Antarabangsa, saya dapat semangat, rasa macam nak pergi ke Museum Negara sebab kali terakhir saya pergi adalah sewaktu saya di sekolah. Okey, tak apa. Hujung minggu ni Sugi boleh pergi ke museum sebab sebenarnya kalau kita pergi melancong sana sini kan, lagi seronok kalau kita ke museum sebenarnya kan, kita belajar sejarah negara lain. Tetapi museum di Malaysia ni dah habis teroka ke belum? Betul. Jadi mungkin ini inspirasi ataupun idea untuk hujung minggu anda. Tapi untuk siaran hari ini, kami nak mulakan dengan berkongsi beberapa info berkaitan dengan penyakit denggi dan juga HFMD. Okey, kita nak kongsikan laporan ataupun kenyataan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan penyakit denggi. Dan nampaknya KKM melaporkan sebanyak 1,074 kes denggi pada Minggu Epidemiologi ME 19/2022, peningkatan 365 kes iaitu 51.5% kes dari jumlah yang dilaporkan tempoh yang sama tahun lalu. Kalau kita lihat graf palang yang dikongsikan dalam kenyataan media KKM ini juga, trend mingguan demam denggi kalau kita lihat berbanding dengan tahun 2021 nampak sangat palang birunya menunjukkan peningkatan. Jadi di mana juga anda berada, pastikan anda menjaga keselamatan dan kebersihan. Bukan diri anda saja tapi situasi di rumah anda. Betul, air yang bertakung, buang kan, sentiasa pantau keadaan di rumah anda. Betul. Dan ini pula sedikit update daripada Kementerian Kesihatan berkaitan dengan penyakit kaki, tangan dan mulut yang seperti mana anda dan kita semua tahu semakin menular, di mana buat tahun 2022 ini setakat 14 Mei tempoh hari, sejumlah 31,661 kes HFMD telah dilaporkan dan ini adalah 15 kali ganda lebih banyak berbanding dengan tahun 2021 yang amat membimbangkan buat saya. Betul, penyakit tangan, mulut dan kaki ini cukup membimbangkan kita kebelakangan ini. Kita dengar pun 15 kali ganda ni memang banyaklah peningkatannya berbanding tahun lepas. Tapi perlu kita ingat juga bahawa tahun lalu ramai yang bekerja di rumah, anak-anak pun berada di rumah. Sekarang ni ramai yang dah ke taska, tadika kan, nursery dan sebagainya. Jadi sebab itulah jangkaan dia kes meningkat. Tapi apa pun kita nak elaklah daripada berlaku lagi. Jadi hari ini kita nak fahami lebih lanjut berkenaan dengan penyakit HFMD ini. Tapi sebelum itu, kami nak kongsikan bersama dengan anda TikTok berkaitan dengan HFMD. Jom kita saksikan.
Tapi menurutku Tuhan itu baik. Luka tapi tak berdarah. Ajarkan aku cara untuk melupakanmu. Bila membencimu tak pernah. Karena aku jatuh cinta, karena kamu cintaku. Tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah. Okey, kali ni saya nak bagi nasihat untuk parents yang anaknya dijangkiti HFMD. Yang pertama, jika mak ayah tengok anak-anak ada tanda-tanda dijangkiti HFMD, tolong bawa segera ke klinik dan hospital untuk dapatkan pemeriksaan dan rawatan segera. Yang kedua, tolong peka dengan perubahan tingkah laku anak dan behavior dia. Kadang-kadang dia jadi malas, mengantuk, lesu badan tu, kena tengok. Jangan buat tak tahu je. Yang ketiga, bawa segera anak ke hospital. Kalau anak dah tak ada selera makan, demam, muntah, lesu, tak bermaya, bawa segera ke hospital. Jangan tunggu-tunggu. Kalau dia ada tanda-tanda HFMD, tolong jangan bawa dia ke rumah pengasuh, ke sekolah, jangan hantar, untuk elak benda tu berjangkit kepada orang lain. Dan yang terakhir, kalau kita lap luka-luka yang disebabkan oleh hand foot mouth disease tu dengan tisu ataupun tisu basah, tolong buang dengan. Itu dia sedikit peringatan buat kita semua berkaitan dengan HFMD. Kan kalau kita lihat Hawa, seperti mana yang kita tahu, HFMD ni menular dengan kadar jangkitan yang amat tinggi, iaitu hampir 100% apa yang saya baca, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak kurang daripada 10 tahun. Tapi hari ini kita nak tahu lebih lanjut apa yang boleh dilakukan, sebab kadang-kadang anak itu mungkin tidak ada demam ataupun ada demam tapi tidak ada orang kata ruam. Ataupun mungkin ibu bapa tak tahu ini ruam HFMD ataupun demam campak. Banyak persoalan yang mungkin anda sendiri ada. Jadi anda boleh tujukannya kepada kami di ruangan komen WHI dan kami akan panjangkan soalan anda kepada doktor yang akan bersama kita sekejap sahaja lagi. Segalanya akan dibincangkan di Wanita hari ini. Tapi sekarang ini kita nak berehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Biarpun negara baru sahaja memasuki ke fasa peralihan endemik, kini kemunculan penyakit iaitu penyakit tangan kaki dan mulut HFMD yang menjangkiti semua golongan, terutamanya kanak-kanak, kembali memberi kegusaran kepada masyarakat. Dilaporkan, jangkitan HFMD terus mencatatkan peningkatan secara mendadak tahun ini dengan 31,661 kes dicatatkan sejak awal tahun ini, iaitu peningkatan yang berlaku sebanyak 15 kali ganda berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Orang ramai terutama yang mempunyai anak kecil dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko dijangkiti penyakit ini. Salah satu benda yang paling kita jaga sebab tahunya kes HFMD penularan paling tinggi adalah di kawasan public. So kita avoid untuk gunakan macam public toilet, tempat-tempat macam itulah. And then saya always prepare hand sanitizer, even daripada dulu lagi sanitizer and mask and wipes untuk anak saya. And we keep remind them untuk jaga hygiene setiap masa. Kita cuba elakkan melalui kita cegah anak-anak kita daripada memegang sesuatu objek yang tidak dibasuh. Kita cuba mengawal pergerakan mereka apabila dia keluar bermain dekat luar. Kita pastikan dia pakai slipper. Selepas dia bermain, kita cuci tangan dia lah. Bila keluar, balik rumah, pastikan menjaga kebersihan dengan mandi, dengan bersih, sabun mesti guna dan keringkan badan dengan bersih, dan toilet pastikan bersih. Dalam bilik air tu mestilah bersih dan kering sentiasa. Sebagai seorang parent, saya akan cuba mengajar anak saya kepentingan menjaga kebersihan tangan, hand hygiene. Tapi saya juga akan mengurangkan interaksi dia dengan kawan-kawan.
atau mungkin mengurangkan jumlah hari dia ke pusat jagaan? Sebenarnya ada pengalaman masa anak saya baby lah, umur dia 3 tahun, dia kena penyakit tu. Lepas tu bawa pergi hospital kena tahan. Kita pun tak tahu sebab apa kan. Dapat daripada mana tak tahu. Tapi sebanyak daripada tu kita orang avoid swimming pool lah. Sebab bila kita orang duduk dekat apartment ada swimming pool kan. So maybe dapat daripada situ. Kembali bersama kami di Wanita hari ini, dan laporan yang disediakan seperti tadi sedikit sebanyak sebagai mukadimah ataupun permulaan perbincangan kita pada hari ini tentang HFMD ataupun penyakit tangan, kaki dan mulut yang lazimnya ataupun sejak kebelakangan ini kita dengar banyak berlaku dalam kalangan kanak-kanak, tetapi orang dewasa pun boleh terkena juga. Jadi kita nak tahu lebih lanjut mengenainya bersama dengan Dr. Norita Syamsuddin, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Terima kasih bersama kami di WHI. Dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Doktor. Masih lagi dalam mood Aidilfitri ya. Okey, baik. Doktor, sebagai mukadimahnya lah, sebagai permulaan kan, kita nak tahu kenapa HFMD sejak kebelakangan ini kita banyak sangat dengar berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Okey, kalau kita tahu bahawa sejak 2 tahun lepas pun memang kita disebabkan oleh pandemik COVID-19, macam mana Hawa kongsikan di awal ceritalah, di mana masa tu kita ada perintah kawalan pergerakan, di mana orang awam pun sendiri memang mengambil dari segi penjarakan sosial, pengamalan daripada segi penjagaan kesihatan yang tinggi macam kerap membasuh tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga anak-anak ataupun ibu bapa sendiri berada di rumah. So daripada segi situ sendiri dia adalah dapat membantu kita untuk mencegah daripada sebaran ataupun dijangkiti oleh penyakit HFMD lah. Dia sebenarnya dia boleh merangkumi semua penyakit berjangkit, terutama juga HFMD, sebab kita tahu HFMD ni dia disebarkan melalui sentuhan, bersin dan juga batuk lah. Jadi disebabkan oleh selepas 2 tahun pandemik COVID-19 pun kita pun dah menuju ke arah peralihan endemik. So di mana kita dah mula untuk bergaul di mana kita mengadakan jamuan hari raya, kita dah mula bersalaman ke apa. Jadi selain daripada itu adalah menyebabkan bahawa tersebarnya penyakit HFMD inilah di kalangan kita, terutama di kalangan kanak-kanak lah. Okey, baik. Dan doktor, sebelum kita nak tahu lebih lanjut apakah itu sebenarnya HFMD, angka 15 kali ganda ni berbanding tahun lepas, bagi saya bila saya baca macam sangat membimbangkan. Tapi bagi doktor, adakah ia normal sebab doktor kata sebab 2 tahun kan kita banyak menjaga penjarakan fizikal dan kini semua orang dah keluar termasuk kanak-kanak. Jadi 15 kali ganda ni, adakah itu satu perbandingan yang sangat membimbangkan? Okey, dia memang sangat membimbangkan, di mana kalau kita tengok untuk tahun ini, di mana kenaikan trend peningkatan kes HFMD ini adalah tinggi, dia lebih kurang sama atau lebih tinggi berbanding pada tahun yang kita ada wabak yang besar pada 2018. Okey. So tapi memang kita tahu bahawa kita pun memang dah menjangka di mana penyakit HFMD ini dia selalunya akan meningkat tinggi atau menjadi wabak yang besar selang 2 ke 3 tahun. Di mana itu trend dia? Itu trend, memang trend yang kebiasaan sahajalah. Tapi disebabkan oleh kita beradanya pandemik COVID-19, dia juga menyumbang kepada perkumpulan, maksudnya kanak-kanak yang tidak pernah terdedah kepada HFMD. So memang kita jangkakan sekiranya selepas pembukaan kita punya aktiviti sosial apa semua, kes memang akan meningkatlah. Macam mana yang macam Hawa dan Sugita sharekan juga tadi, di mana berlaku juga peningkatan kes denggi juga. So memang itu memang kita dah jangka disebabkan oleh pembukaan sosial dan juga di mana orang semakin terdapatnya pergaulan antara satu sama lain lah. Tadi bila doktor kata bila pandemik kan, PKP anak-anak ini duduk di rumah, tapi sekarang ni bila dah keluar ke tadika, taska, jumpa kawan-kawan dan sebagainya, ada HFMD ni. Adakah disebabkan imun sistem mereka tak berapa kuat sebab sebelum ni tak terdedah sangat. Sebab duduk di rumah saja kan. Jadi kekuatan untuk nak melawan penyakit tu. Itu mungkin juga salah satulah di mana imun kanak-kanak, tapi kita tahu bahawa di mana kalau masa 2 tahun dia mewujudkan terdapat at least 2 ke 3 tahun untuk kanak-kanak yang tidak pernah terdedah. Di mana imunitinya memang tidak ada kepada HFMD lah. Okey, tapi macam kita tahulah itu adalah merupakan salah satu
puncalah kepada menyebabkan sebaran yang agak besar untuk penyakit HFMD pada tahun ni lah. Faham? Okey, baik doktor. Dan mungkin di media sosial dan ramai juga membaca berkaitan dengan simptom HFMD. Dan di sini mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut berkaitan dengan simptomnya, sebab bukan semua kanak-kanak ada simptom-simptom yang mungkin mereka baca kan di media sosial. Jadi apa yang mungkin untuk mengenal pasti sama ada anak saya ni, bukan anak saya lah, anak mereka di rumah ada HFMD ataupun tidak, apa yang perlu mereka lihat dahulu perbezaan pada anak-anak mereka? Okey, dia permulaan selalunya penyakit HFMD ni dia mula dengan demam 1 ke 2 hari. Selepas demam tu dia akan munculnya ulcer di dalam mulut lah. Lepas tu ulcer dia akan adanya ruam-ruam merah dan juga lepuh. Lepuh tu maksudnya blister ataupun yang ada air lah. Pada terutama pada tapak tangan, celah jari, pada kaki, bahagian belakang badan macam punggung dan juga kawasan lampin lah. Di mana yang itu sebenarnya kalau untuk kita mendiagnoskan HFMD, dia didiagnos secara klinikal, maksudnya tak perlu ujian. Bila kita bawa anak-anak kita ke klinik atau hospital, di mana diagnosa tu hanya berdasar jika adanya ulcer dalam mulut dan juga adanya ruam atau lepuh pada badan. So itu kita consider atau kita diagnoskan sebagai HFMD lah. Itu yang membezakan antara ruam yang lain. Di mana kalau macam chickenpox, dia kemungkinan dia akan ada demam dan juga blister, tapi dia selalunya tidak akan ada ulcer di mulut. So itu perbezaan lah antara bagaimana kita nak mendiagnoskan penyakit HFMD dengan penyakit lain. Jadi sejauh mana bahayanya HFMD sebenarnya kalau kita bandingkan dengan chickenpox dan sebagainya kan, risiko anak-anak ni terutamanya yang dijangkiti HFMD? Macam sebenarnya untuk HFMD ni kita boleh dapat untuk semua umur, maksudnya daripada kanak-kanak sehingga orang dewasa. Tapi lebih daripada 90% kanak-kanak adalah berlaku dalam kalangan umur 6 tahun ke bawah. Dan kebanyakan kesnya adalah mempunyai gejala yang mild ataupun ringan lah. Di mana dia selalunya akan sembuh 7 ke 10 hari. Di mana kalau macam untuk kanak-kanak ni kita hanya bagi ubat yang untuk lebih kepada gejala atau simptomatik. Maksudnya macam demam kita bagi ubat demam. Kalau macam ruam atau blister kita bagi ubat sapu. Dan ulcer pun kita bagi ubat sapu. Jadi yang itu lebih kepada gejala ataupun kita panggil rawatan simptomatik lah. Di mana hanya sebilangan kecil sahaja yang memang adanya komplikasi. Di mana yang ini selalunya dia dijangkiti oleh enteroviruses 71 atau EV71 lah. Yang ini adanya dia akan adanya radang pada otak atau kita panggil encephalitis, kegagalan jantung, paru-paru berair dan juga kematian lah. Tapi itu sebilangan kecil sahaja. Ya, itu yang ekstrim. Tapi sebilangan kecil sahajalah. Di mana setakat ni kalau kita tengok kebanyakannya dirawat di sebagai pesakit luar lah. Tidak dirawat. Cuma ada sebilangan kecil sahaja yang dimasukkan ke hospital dan juga ICU lah. Baik. Dan tadi doktor juga telah berkata yang dewasa juga boleh kena jangkitan HFMD. Kita nak tahu lebih lanjut mengenainya sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu doktor dan juga penonton, jom kita dengarkan perkongsian daripada seorang ibu yang juga anaknya telah dijangkiti HFMD. Jom. Ibu mana yang tidak risau apabila melihat keadaan anak kesayangannya yang pada mulanya sihat tiba-tiba diserang penyakit. Tidak pernah menjangka anaknya bakal berhadapan dengan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD buat kali kedua. Noorianti Tahrim, 41 tahun, berkongsi pengalaman berhadapan dengan situasi yang memilukan apabila anaknya, Raid Arman 7 tahun, disahkan terkena jangkitan HFMD. Tak sangka dia boleh kena lagi. Pada waktu malam, as usual, seperti biasa kita buat homework untuk preparation untuk hari esok. So, semasa membuat homework tu, beberapa kali jugalah Raid Arman mengatakan yang dia sakit perut, sakit lidah, sakit mulut. So, sehinggalah 2 hari Raid Arman mengadu sakit, barulah ulcer tu sekaligus penuh mulut, penuh lidah. Dan tangan mula naik ruam. Jadi permulaannya di mulut, di bahagian mulut, ulcer. Di bahagian tangan dan kaki hanyalah ruam kecil-kecil saja. So kita terus bawa pergi ke klinik semula dan doktor kali ini betul-betul mengesahkan ini ialah HFMD. Mengakui telah mencuba pelbagai kaedah dan rawatan sebagai ikhtiar supaya anaknya kembali sembuh,
Dia juga sehingga kini masih belum mengetahui apakah punca anaknya dijangkiti virus tersebut. Dapat virus itu dari mana masih tidak diketahui, sama ada dari sekolah atau sekolah agama atau masa pulang hari raya atau pergi ke mall. Sehingga kini masih tak tahu, sebab kalau ikutkan surrounding, ini adalah first case. Ini adalah kes yang pertama di sekolah kebangsaan dan juga sekolah agama. Meskipun kini anaknya sudah semakin pulih, namun dia memilih untuk lebih berhati-hati dan turut menasihati ibu bapa lain agar tidak mengambil remeh soal kesihatan anak-anak. Apatah lagi ketika wabak berbahaya sedang menular. Virus ni kita tak nampak. Kan jangkitan ni macam senang sangat menular. Sangat cepat dia menular dan kesakitan yang dialami oleh kanak-kanak ni macam unbearable. Dia macam tak tahan kan, sebab kita yang satu ulcer pun sakit ni kan pula more than 10 ulcer dalam satu mulut kan. The first thing is jangan panik. Jangan panik macam saya. Dan second thing is pastikan anak-anak ni sentiasa menjaga kebersihan tangan, especially sebelum dan selepas makan, dan juga selepas keluar dari tandas. Itu yang paling penting sebab banyak virus di sekitar tandas tu. So it's a struggle a bit, tapi tak apa, demi kesihatan dan kesejahteraan anak, InsyaAllah everything going to be okay. So jangan panik, itu yang paling penting. So inilah dia anak saya, Raid Arman, yang dah pun sihat, Alhamdulillah. Ulcer dalam mulut pun dah kurang, selera makan pun dah bertambah, Alhamdulillah. Dan ya, selepas ini InsyaAllah kita akan lebih berhati-hati dan pastikan kebersihan tu menjadi prioriti lah, keutamaan dalam rutin harian. Semoga seluruh masyarakat lebih prihatin dan cakna akan bagaimana cara terbaik bagi mengelakkan anak-anak dari dijangkiti penyakit ini. Suka saya tengok senyuman adik Raid Arman tu tadi. Handsome boy. Ya, handsome boy. Tapi keperitan yang awak lalui tadi, bila tengok footage, saya dengan Hawa berkata, kalau kita ada ulcer yang kecil dalam mulut pun sakit, memang awak sangat-sangat kuat, adik. Dan terima kasih pada ibu awak yang telah membantu awak dalam keperitan itu. Jadi doktor, ini kita ada soalan. Tadi kalau kita dengar perkongsian adik Arman tadi, kali kedua dia kena HFMD kan. Dan sini ada soalan daripada Hanis Hussein yang bertanya, adakah sekiranya anak pernah dijangkiti HFMD, adakah dalam masa terdekat boleh dijangkiti semula? Okey, kalau kita tahu bahawa punca HFMD ini disebabkan oleh kumpulan enteroviruses lah, di mana majoritinya dia disebabkan oleh Coxsackie A16 atau Coxsackie A16 dan juga enteroviruses 71 lah, di mana terdapat lagi ada lagi beberapa virus yang boleh menyebabkan HFMD. Jadi kalau kita tahu puncanya disebabkan oleh pelbagai virus, di mana kemungkinan dia untuk mendapat jangkitan semula tu tinggi. Di mana mungkin yang pertama tu adalah jangkitan virus yang lain, di mana jangkitan yang kedua tu dia disebabkan oleh jangkitan virus yang lain lah. Jadi di mana disebabkan oleh perbezaan virus tu, dia boleh dijangkiti oleh HFMD kerap kali lah. Berapa kerap tu doktor biasanya dah tempoh jangkitan tu? Contohlah satu kanak-kanak kan baru saja lega daripada HFMD, tapi bila dia lega tu boleh lagi menjangkiti orang lain tak? Okey, di mana kalau macam untuk kanak-kanak tu selalunya dia akan ambil masa dalam 7 ke 10 hari untuk sembuh. Tetapi kita dapati memang ada juga kajian mengatakan sekiranya macam dia tak menjaga daripada segi kebersihan tangan ataupun badan, di mana dia boleh disebarkan melalui najis even berbulan selepas dia sembuh daripada HFMD lah. Jadi daripada segi jangkitan kepada orang lain memang ada possibility lagi lah. Cuma dia adalah kurang berbanding sekiranya dia masa tu ada ruam ataupun lepuh, ada ulcer, masa tu dia punya jangkitan kepada orang lain tu adalah lebih tinggi lah. Ini pencerahan yang sangat penting sebenarnya. Mungkin ada dalam kalangan yang merasakan HFMD ni macam demam campak. Anak saya dah kena sekali, tidak akan kena semula. Tapi sebenarnya boleh dijangkiti
seperti semula. Baik, dan doktor, bila bercakap mengenai dewasa, para ibu dan ayah yang menjaga anak mereka, apakah kadar jangkitan HFMD ini pada seorang dewasa? Risiko untuk mak ayah yang jaga kan? Risiko. Okey, kalau ikut daripada statistik kita dapati dalam lingkungan hanya 1% sajalah yang menjangkiti orang dewasa untuk HFMD ni. Tetapi kalau adanya orang dewasa yang ada HFMD, dijangkiti HFMD, untuk kemungkinan untuk dia menyebarkannya adalah samalah. Di mana maksudnya sebarannya adalah sama juga untuk kepada anak-anak mereka lah. Jadi anak-anak yang dah disahkan dijangkiti HFMD ni akan dijaga di hospital ataupun di rumah pun boleh dijaga biasanya, doktor? Di mana kalau saya kata tadi majoritinya adalah gejala yang ringan. Jadi dia boleh dirawat ataupun diisolasikan di rumah lah. Di mana ibu bapa just bagi untuk rawatan gejala atau simptomatik macam ubat demam, ubat sapu apa semua, di mana memang majoritinya adalah dirawat ataupun diisolasikan di rumah lah. Hanya sebilangan kecil yang macam saya kata tadi, gejala macam ada sawal, letih, lesu, muntah. Yang ekstrim saja yang dimasukkan di ward lah. Dan kita tahu HFMD ni berkait dengan kebersihan persekitaran dan kebersihan diri. Jadi maksudnya doktor, kalau seorang anak ni sudah dijangkiti HFMD, ibu atau ayah membantu anak ini kan. Jadi ibu atau ayah itu juga haruslah menjaga kebersihan diri mereka supaya tidak berjangkit pada anak yang lain. Betul? Betul. Maksudnya kalau tukar lampin, sebab difahamkan kalau HFMD ni jangkitannya air liur, cecair dan juga najis kan. Contoh tukar lampin dan sebagainya. Memang kalau macam especially kalau macam dia menjaga anak, menukar lampin macam Hawa cakap, dia perlulah kerap membasuh tangan dengan air bersih dan juga sabun lah. Di mana maksudnya supaya tidak ada pendedahan daripada anak yang dijangkiti HFMD kepada anak yang lain. Baik doktor, ini satu lagi soalan daripada Muhammad Hafiz. Cadangan makanan minuman semasa anak menghidap HFMD untuk kanak-kanak yang sukar nak kunyah dan telan. Maksudnya apa yang boleh membantu mereka yang ada ulcer ni? Macam kita tahulah kalau ada ulcer, walaupun kita sikit pun ada ulcer, nak minum atau nak makan payah. Di mana satu macam ada soalan kata adakah pantang larang. Tapi dari segi pantang larang kita tak ada. Cuma kita galakkan ibu bapa untuk bagi dia makanan dan minuman yang dia suka. Dia especially kalau makanan yang sejuk, macam air sejuk, aiskrim untuk budak-budak. Kalau dia macam susah nak makan, kita bagi aiskrim, di mana aiskrim tu sendiri boleh menyebabkan rasa kebas untuk ulcer tu. Jadi dia dapat membantu dia untuk makan dan juga minum lah. So dia dapat mengelakkan daripada kekeringan badan lah. Jadi makanan lain biar yang sejuk-sejuk sikit lah. Sejuk-sejuk ataupun apa sahaja yang dia boleh makan. Maksudnya kalau waktu tu even kita kata kemungkinan dia akan makan junk food sedikit, tapi kalau dia boleh makan dan benda tu tak menyakitkan, kita galakkan buat sementara. Selagi ada selera. Selagi ada selera. Baik. Dan satu lagi doktor, mungkin kanak-kanak yang ada ulcer dan juga sakit dekat ni, ibu bapa mungkin memberikan mereka air garam untuk kata gargle kan, untuk kumuh mulut. Adakah itu boleh untuk kanak-kanak ataupun doktor rasa tidak perlu? Dia sebenarnya memang kalau ikut ada ulcer memang kita galakkan untuk gargle. Tapi sebenarnya kalau gargle tu air garam tu sebenarnya bila ada ulcer lagi pedih kan. Saya jadi kita tak menggalakkan sebenarnya. Kalau dia tak boleh tahan, jangan. Cuma lebih kepada macam kita bagi benda sejuk macam aiskrim sajalah untuk dia maksudnya melegakan. Di mana kita tahu gejala ni memang dia akan sembuh dalam 5 ke 10 hari. So penjagaan yang berterusan, dan kita pastikan janganlah sampai kita nak minta anak kita gargle dengan air garam kan kalau benda tu sebab kita nak sembuh cepat. Baik, dan saya rasa apa jua penyakit sekarang ni kita nak kuatkan imun sistem anak-anak inilah. Tambah-tambah mereka yang mungkin sekarang ni umur 4 tahun, 5 tahun baru masuk tadika. So ni pandemik, duduk di rumah saja. Jadi apa yang mak ayah boleh lakukan untuk kuatkan lagi imun sistem badan anak-anak ni? Kalau macam kita daripada segi macam kita boleh cakaplah untuk ambil suplemen multivitamin ke apa, tapi sebenarnya untuk kuatkan imun sistem ni ialah kita pastikan penjagaan yang diet yang lengkap lah. Maksudnya pemakanan, maksudnya 3 hari sekali, makanan yang berat, lepas tu mengamalkan makanan diet yang seimbang dan juga sihat macam adanya buah dan juga sayur. Secara tak langsung itu dapat membina
punya imuniti badan lah. Kena mula dari sekarang. Ya, betul. Okey, baik doktor. Satu lagi soalan. Banyak soalan hari ini. Bagus. Saya suka penonton-penonton WHI hari ini ya. Aktif ingin di tahu Facebook. ya. Nurul Mimim bertanya, apa beza HFMD dengan ulcer mulut yang biasa? Okey, kalau macam HFMD, ulcer, ada satu lagi sekiranya kanak-kanak mengalami ulcer saja, kita panggil sebagai herpangina, penyakit. Tetapi penyakit tu dia ada ulcer mulut saja. Dia tidak ada ruam. Okey. Maksudnya kita tidak dapat membezakan daripada segi kita tengok ulcer tu, ni ulcer HFMD, ni ulcer herpangina, kita tak boleh. Tapi dari segi untuk HFMD, kita mesti ada ulcer dan juga ruam atau lepuh pada badan. Itu baru kita kata HFMD lah. Tapi kalau ulcer saja, dia mungkin disebabkan oleh herpangina lah. So dia tidak memenuhi, kita panggil definisi ataupun kita tak memenuhi kriteria untuk HFMD lah. Okey, jadi kalau adalah nampak simptom-simptomnya, lebih bagus untuk bawa mereka ke klinik untuk mengetahui sama ada betul HFMD ataupun ulcer biasa. Sebab kadang-kadang mungkin dia baru nak keluar. Dia maksud tu masa tu ada ulcer saja. Belum lagi nak keluar ruam. Dia mungkin akan keluar 2-3 hari selepas pergi melawat ke klinik ataupun ke hospital. Okey. Baik doktor, secara amnya bila anak-anak kecil ada ruam, ibu bapa pastinya nak memastikan yang kulit mereka sentiasa kering. Jadi mungkin gunakan bedak, apa-apa bedak ataupun lotion yang akan melegakan ruam itu. Apabila anak ada HFMD, adakah dibolehkan untuk letak bedak ataupun lotion untuk menyejukkan badan ataupun ruam itu? Okey, kalau macam kita tahu kalau macam kulit kita kalau kering, kita akan rasa lebih gatal sebenarnya. Okey, kalau dia rasa dengan letak bedak tu akan menyebabkan anaknya lega, kita bolehkan. Tetapi sebenarnya lebih kita galakkan sekiranya dia memakai lotion ataupun krim lah yang boleh dibeli di farmasi untuk melegakan dari segi ruam ataupun blister tersebut lah. Okey, dan soalan tambahan. Wow, saya pula Sugi banyak nak tahu ni. Saya nak tahu sebab bila ruam ni, kita mungkin ada yang sangat berpendapat kena sentiasa mandikan anak sebab ada demam, mungkin ada ruam. Jadi ya betul, menjaga kebersihan penting, tapi boleh ke mandikan mereka sekerap dan perlu guna sabun ataupun tidak setiap kali kita mandikan mereka? Kalau untuk mandi memang kita galakkanlah, especially kalau dia ada demam. Bila demam panas, di mana kalau kita mandikan tu dengan air yang biasa, dia akan membantu untuk mengurangkan demam kita, suhu kita. Tapi daripada segi in terms of disebabkan oleh HFMD nak kerap sangat mandi pun, kita tak adalah kata tak menggalakkan, tetapi ia bukan satu saranan lah. Di mana dia mandi macam biasa, kita bubur, cuma kita bagi ubat atau rawatan simptomatik atau gejala tersebut sajalah. Maksudnya kalau macam untuk ruam tu mungkin letak lotion atau krim, ulcer kita letak ubat sapu, macam demam kita bagi ubat makan. Daripada segi mandi tu penjagaan diri secara biasalah. Rutin harian. Ya, betul. Jadi dah mandi-mandi, yang penting sapu lotion dan sebagainya ya. Baik doktor, di penghujung perbincangan kita ini, nasihat kepada ibu bapa lah, kalau boleh jadi insan yang bertanggungjawab. Kalau anak-anak dah ada simptom yang kalau kita rasa biasa-biasa pun, kalau boleh jangan bagi ke sekolah. Sebab kita tak nak mudah merebak kepada anak-anak orang lain pula. Silakan doktor, nasihat kepada ibu bapa. Okey, kalau macam untuk kanak-kanak ataupun ibu bapa yang dah ada anak HFMD, di mana kita macam Hawa cakap, kita memang minta supaya tidak menghantar anak-anak mereka ke taska, tabika atau prasekolah lah, even sekolah juga. Dan satu lagi, kalau untuk ibu bapa yang anaknya belum lagi ataupun kalau boleh tak maulah dijangkiti oleh HFMD, di mana kita perlu amalkan itu kekerapan membasuh tangan, sama ada menggunakan sabun dan air bersih ataupun hand sanitizer, dan juga macam Sugita kata, mengamalkan penjagaan kebersihan diri, persekitaran rumah dan juga tempat tinggal lah. Di mana yang itu satu, dan kita minta tidak berkongsi barang peribadi, tak kisahlah pinggan mangkuk ke, permainan ke, dengan anak-anak yang lain lah ataupun anak-anak orang lain. Okey, baik. Dan doktor, tips pula bagi anak-anak yang mungkin sukar untuk ibu bapa mereka mengawal keadaan, mungkin ada yang menangis, mungkin ada yang rasa gatal kan, bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak ini daripada, sebab kadang-kadang ibu bapa stres kan, tak tahu apa nak buat kan. Jadi apa yang boleh mereka lakukan selain daripada banyak bersabar? Nak katakan tips di mana saya rasa ibu bapa dia perlu tahulah apa masalahnya. Macam anak ni dia punya behavior atau perangainya berbeza kan.
Di mana mungkin ada setengahnya akan terleka dengan melihat YouTube ataupun kartun. Jadi masa tu mungkin kita terpaksa membenarkanlah untuk untuk menyebabkan dia tidak meragam ataupun tidak menangislah. Tapi daripada segi in terms of untuk overall memang kita kata penjagaan kesihatan yang itulah penjagaan kebersihan dan juga penjagaan kesihatan yang sempurna lah. Sedar tak sedar sebenarnya SOP COVID-19 itulah SOP untuk apa jua penyakit kan Zuki? Betul sebenarnya. Dan saya rasa sejak kecil kita sentiasa diingatkan untuk menjaga kebersihan, untuk cuci tangan, tapi buat masa sekarang kita harus lebihkan penjagaan kebersihan diri kita dan juga persekitaran kita, bukan saja untuk HFMD tetapi juga untuk wabak-wabak yang lain. Itu adalah amalan yang baik sebenarnya. Ya, betul. Sangat-sangat setuju. Dan terima kasih banyak-banyak kita ucapkan buat Dr. Nurita Syamsuddin, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana bersama wanita hari ini. Dan anda terima kasih doktor. Dan anda di rumah, semoga apa yang dikongsikan ini memberikan anda manfaat dan pencerahan yang anda inginkan. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan sebelum kita bersama dengan Hawa, ini dia saya nak kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan drama ini, iaitu Diandra membuka tirai waktu siaran baru pada hari Khamis 8.30 malam selama 2 jam dengan kisah Ada Apa Dengan Saka. Aina dan Madi jatuh cinta pandang pertama apabila Madi mengetahui kebolehan luar biasa Aina yang boleh melihat makhluk halus. Wow, okey. Dan mereka bersama ingin merungkai masalah yang dihadapi oleh Madi dan keluarganya yang sering diganggu makhluk gaib. Jangan lupa saksikan drama terbaru Diandra Ada Apa Dengan Saka setiap Khamis 8.30 malam bersiaran selama 2 jam di TV9 dan juga di Astro saluran 149. Misterius orang kata drama ni. Okey, baik. Sebelum bersama dengan Hawa, apa kata kita saksikan dahulu video yang disediakan untuk anda ini. Ayo kita raikan bersama Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2022, anjuran MOTEK dan Kerajaan Negeri Terengganu di Dataran Drawbridge, Kuala Terengganu pada 19 Mei hingga 21 Mei ini. MRTM Aidilfitri 2022 ini akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom datang beramai-ramai dan bersama-sama kita warnai Aidilfitri kali ini. Tentang Majlis Rumah Terbuka Malaysia. Jom kita ramai-ramai nak tahu di mana. Oleh itu kita hari ini bersama dengan Encik Muhammad Razi Omar, Setiausaha Bahagian Pengurusan Acara Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK. Assalamualaikum Encik Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama wanita hari ini ya. Sama-sama. Jadi saya agak terkejut juga tiba-tiba wanita hari ini sedangkan saya ada lelaki. Tak apa. Tambah seri di set wanita hari ini ni. Baik, Encik Razi, kalau kita tengoklah tahun ini MOTEK semakin rancak ya untuk meneruskan sektor pelancongan di Malaysia. Jadi kita nak tahulah bagaimana dengan penganjuran apa jua aktiviti dan juga program-program untuk tingkatkan lagi sektor ekonomi khususnya pelancongan. Okey, terima kasih kerana beri kesempatan untuk makluman. Saya fokuslah kepada aktiviti khususnya Majlis Rumah Terbuka yang mana kita akan adakan pada yang majlis rasminya pada 20 hari bulan, tapi bagaimana kita bermula pada 19 hari bulan pada 11 malam ini ya. Jadi alhamdulillah setelah kita telah masuk kepada fasa endemik ya. Dan dari segi aktiviti-aktiviti khususnya aktiviti-aktiviti pelancongan seni budaya dan warisan telah seperti yang kita telah rancang sebelum ini dan telah membuka satu lembaran barulah dari aktiviti-aktiviti itu kita dapat laksanakan dengan seperti mana yang telah kita rancangkan. Jadi dengan keadaan seperti ini, dengan terlaksananya program-program aktiviti-aktiviti telah kita rancang itu, alhamdulillah telah akan merancangkan lagi sektor pelancongan domestik
dan juga insyaAllah juga pelancongan antarabangsa khususnya ya. Dan juga dari segi memberilah peluang kepada penggiat-penggiat industri pelancongan, seni dan budaya, khususnya dalam penjanaan ekonomi lah ya. Dan dalam pada itu juga kita amat bersyukur dengan sekaligus kita melihat industri pelancongan ini telah kembali beransur ke arah kerancakannya ya. Jadi bagaimanapun dengan keadaan seperti ini, yang pastinya salah satunya adalah majlis rumah terbuka yang mana kita akan adakan di negeri Terengganu pada tahun ini. Dan objektif Majlis Rumah Terbuka Malaysia ini sebenarnya bagaimana? Dan kenapa Terengganu yang menjadi lokasi pilihan Encik Razi? Okey, lokasi negeri Terengganu yang kita pilih pada tahun ini sebenarnya negeri-negeri lain juga sebelum ini ada terlibat. Jadi kita pilih negeri Terengganu. Yang pertamanya kita melihat dari segi aspek pelancongan ya, aspek pelancongan. Negeri Terengganu ni salah satu destinasi pelancongan yang cukup menarik. Dia kaya dengan destinasi pelancongan di lautnya, di pulaunya dan juga dari aspek seni, budaya dan warisan ya. Negeri Terengganu ni amat kaya ya dengan seni, budaya dan warisan. Dan itulah salah satunya kita memilih negeri Terengganu. Dan selain daripada itu, kita melihat dari segi objektif dia pelaksanaan Majlis Rumah Terbuka ini, kita bagaimana kita nak memberi persefahaman, melihat persefahaman masyarakat pelbagai kaum, khususnya dalam keluarga Malaysia kita sekarang ya. Dan selain daripada itu, perayaan ini sebenarnya Majlis Rumah Terbuka ini kita telah buat 15 tahun. Dah 15 tahun. Ni tahun yang ke-15 lah ya. Ini sebenarnya kita break 2 tahun setelah pandemik 2021, 2022 kita tak buat kan. So yang ini kan saya fikir kalau tak silap saya ini dah masuk ke 16 tahun lah. Baik. 16 ya. Sudah lama ya. Okey, dan Encik Razi, kalau kita tengok kita masih lagi berada dalam fasa peralihan ke endemik, COVID-19 pun tak hilang dengan sepenuhnya lagi. Jadi macam mana untuk sesuaikan amalan norma baru dan dalam masa yang sama nak rancakkan lagi sektor pelancongan di Malaysia? Kita sedia maklum, walaupun kita dalam tempoh endemik tapi kita masih juga berhati-hati. Dan kita patuh kepada garis panduan yang telah ditetapkan. Bagaimanapun SOP mereka yang datang ke berkunjung ke sini, kita galakkan supaya memakai penutup pelitup hidung pelitup hidung. Kalau tutup muka kita takut tak nampak pula kan. Pelitup hidung dan mulut ya. Hidung dan mulut. Jadi sekarang ni pun mereka yang insya-Allah kepada mereka yang akan datang nanti supaya kita harapkan supaya mematuhi dari segi penjarakan, walaupun pihak kerajaan telah menyatakan bahawa di peringkat orang kata kalau di kawasan terbuka itu tidak perlu lagi memakai pelitup muka kalau tidak silap saya lah. Tapi bagaimanapun tidak menjadi satu kesalahan kalau kita nak tutup hidung dan mulut kita. Kawasan jadi, tertutup kalau boleh pakailah ya. Dan kalau boleh kita pakai. Encik Razi, kita nak tahu jugalah 20 hari bulan malam ni Majlis Rumah Terbuka Malaysia. Apa yang menariknya di sana untuk orang Terengganu ramai-ramai nak sambut Hari Raya Aidilfitri malam itu nanti? Okey, yang menarik memang banyak yang menarik sebenarnya. Aktiviti kita yang kita buat ni ada sedikit kita ubah sedikit kelainan lah. Yang mana biasanya kita buat hanya satu malam, tapi yang ini satu hari. Tapi biasanya yang ini kita buat dalam 3 hari sebab kita melihat kita nak itulah aktiviti-aktiviti sampingan itu kita nak mengangkat budaya, seni, warisan, pelancongan khususnya negeri Terengganu. Jadi malam utama, malam kemuncaknya adalah pada malam yang malam ke-20 tu, 20 Mei, yang mana majlis ini akan dihadiri dan
secara langsung akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi aktiviti-aktiviti yang kita buat pada siang harinya kepelbagaian aktiviti seni dan budaya dan pelancongan. Jadi khusus kepada malam itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancar atau merasmikan majlis inilah. Dan dalam pada itu juga ada persembahan yang kita ubah sedikit sebab di negeri Terengganu kita melihat dari segi dari segi entertainment, hiburan dan sebagainya. Jadi kita tukar konsep ke arah Islamik. Bagaimana kita sambung persembahan itu kita buat dalam bentuk konsep Islamik. Jadi kita tidak tampilkan yang seperti biasa kita buat sebelum ini. Ada kelainan sikit lah ya. Ada kelainan. Terima kasih banyak-banyak Encik Razzie kerana bersama wanita hari ini dan pastinya meriah di Terengganu pada hujung minggu nanti. Jadi kepada anda rakyat negeri Terengganu, sama-sama kita sambut Majlis Rumah Terbuka Malaysia 20 Mei nanti. Baiklah, selepas ini saya akan bergabung semula bersama dengan Sugita Chandran. Kita berehat seketika di Wanita hari ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasih kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini dan berkongsi pengalaman anda bagi anda yang mempunyai anak-anak yang dijangkiti HFMD dan juga untuk soalan-soalan yang anda tujukan di Facebook WHI. Kami harapkan apa yang kami kongsikan hari ini membantu anda dalam mengambil langkah-langkah yang sepatutnya diambil dalam mencegah wabak HFMD dijangkiti anak anda. Dan Sugi, mungkin ada yang terlepas tak sempat nak tengok perbincangan kita dengan doktor sebentar tadi, boleh tengok semula di YouTube TV3 Malaysia. Anda hanya search saja Wanita Hari Ini, tarikh hari ini. Jadi boleh tengok kembali perbincangan tentang HFMD. Saya rasa doktor tadi dah menjawab hampir mungkin keseluruhannya. Jadi anda boleh menonton seperti yang Hawa katakan dan dapatkan jawapan yang anda inginkan lah di situ. Dan yang penting jaga kebersihan anak anda dan juga anda sendiri, sebab bukan saja seperti yang kami dah ingatkan dari awal tadi, bukan saja untuk wabak HFMD tapi untuk denggi dan juga penyakit-penyakit yang lain. Dan juga ingat COVID masih lagi kita masih lagi tengah bertarung dengan tak habis lagi kan COVID-19 ni. Ya, jadi sama-samalah kita buat apa yang patut kita lakukan. Baik, hari ini adalah berkaitan dengan anak-anak, tetapi esok kita ada satu topik yang berkaitan dengan wanita, iaitu keganasan terhadap wanita. Sampai bila? Sebab kita hampir setiap hari mungkin ada yang kes yang kita tak baca, ada yang kes yang kita baca di mana ada wanita yang masih lagi dijadikan bahan keganasan oleh orang lain. Saya tidak menunjukkan ini sebagai satu kes untuk menjatuhkan mana-mana jantina. Tetapi realitinya adalah wanita masih lagi menjadi mangsa keganasan oleh kaum lelaki. Ya, ini masih lagi berlaku, jadi kita nak fahami lebih lanjut lagi esok bagaimana untuk seorang wanita, khususnya kaum isteri, untuk mempertahankan diri sendiri seandainya terlibat dalam keganasan rumah tangga. Semuanya di Wanita Hari Ini jam 12.30 hari esok. Dan untuk hari ini, ya, kami berundur diri dan jaga diri. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Dia Pusawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di
saatnya di